Saya ada dua aspek yang saya bakal sentuh dalam perbahasan pindaan Rang Undang-Undang Akta Kerja 1955 ini. Pertama adalah akta baru sebenarnya diperlukan, tak memadai pindaan untuk mengawal selia syarikat-syarikat gig yang merupakan majikan. Dan kedua, saya akan sentuh bersabit beberapa kelemahan dalam pindaan pada hemat yang juga telah dibawa oleh beberapa ahli parlimen lain dan speaker. Akta baru ini untuk memastikan dasar caruman perkeso yang melindungi keselamatan dan kebajikan pekerja di sektor ekonomi gig terletak di bawah tanggungjawab majikan dan syarikat, bukan hanya pekerja semata-mata. Saya fikir banyak bebanan yang ditanggung oleh perkeso, SOKSO bagi meliputi pekerja informal yang merangkumi 33% tenaga kerja Malaysia. Maka bila kita lihat the sophisticated job market, jawapan daripada Menteri yang mengatakan pekerja gig ini didefinisikan sebagai orang yang bekerja sendiri. Dia tidak punyai hubungan master and servant sebagaimana pekerja formal yang lain. Ini meletakkan pekerja gig hanya bawah Akta 789. Sementara kita tahu ada di banyak negara keputusan-keputusan di mahkamah jelas bahawa tidak ada kuasa yang kadang-kadang dapat dibawa oleh pekerja ekonomi barisan hadapan. Tapi dalam perkembangan ekonomi gig, bukan sahaja dah sampai 1/4 daripada tenaga buruh yang bekerja sama ada secara gig, separuh masa atau sepenuh masa, secara dependent atau independent contractors. Semua mereka wajib dilindungi oleh undang-undang, punyai hak membela diri. Maka ada beberapa cadangan yang dibawa kerana Menteri sebut tempoh hari masa saya tanya, memang kementerian terbuka untuk mengambil kira pewujudan akta. Memetik the center, mereka sebut kalau nak diambil kira aspek bayaran, keadaan, kontrak, pengurusan dan perwakilan yang adil bagi semua yang bekerja, isu jaringan keselamatan sosial yang membolehkan pendaftaran KWSP dan perkeso secara automatik bagi yang berumur 18 tahun dan ke atas. Dan ini merangkumi kalau ada pilih nak buat caruman harian bukan bulanan, dan manfaat mudah alih yang terikat kepada individu tapi tak semestinya terikat kepada pekerjaan. Dan juga persoalannya their future. Bagaimana nak mengukur mobiliti sosial? Adakah pekerja dapat menabung, mempelajari kemahiran baru dan mencipta kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka dan keluarga? Ataupun mereka terpaksa bekerja sepenuh masa tanpa pembelaan. Yang berkait dengan peringkat kedua iaitu pindaan. Jadi saya harap kementerian dapat ambil kira untuk merancang masa depan dan sektor pekerjaan yang kalis cabaran. Kerana isu gaji minima pun walaupun kita alu-alukan, terkejut juga diumum semasa Perhimpunan Agung UMNO. Saya rasa that's unprecedented. Selalunya Perdana Menteri dia ambil keputusan dalam you are Prime Minister for all of Malaysia, bukan hanya parti masing-masing. Jadi sementara kita sambut baik, tapi kita kena ingat isu 1,500 diwar-warkan sebelum pandemik menyerang ataupun menghimpit semua kita, dan purata gaji bulanan yang diterima oleh pekerja Malaysia berkurang sebanyak 9% dari 2020 hinggalah 2021. Jadi bila dalam Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, Akta 732, dia peruntukkan kajian terhadap perintah gaji minima perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap 2 tahun. So it's a good start, tapi ia relevan mungkin 4 tahun lalu. Dan saya bukanlah mengatakan kita tak ambil kira keperluan majikan, hanya contextually you have to be fair. Dia kalau ikut keperluan sekarang sepatutnya lebih tinggi, dan ini berkait kepada pindaan. Pindaan baik bila adanya cuti isteri bersalin yang dapat juga memastikan para bapa memainkan peranan. Kulai ada menyatakan kena juga mengambil kira cuti paternity yang berbayar, tapi kita ketinggalan jauh berbanding negara seperti Sweden, Jepun dan Iceland. Dan pindaan semasa dalam poin terakhir, minit terakhir saya, peruntukan anti-diskriminasi dalam RUU ini tidak memadai kerana tak jelas menakrifkan diskriminasi ini sama ada langsung atau tidak langsung, dan alasannya termasuk jantina, agama, bangsa atau ketidakupayaan
ia tidak dinyatakan sejelas mungkin. Ini kami dapati daripada sesi yang dijemput oleh pihak MTUC. MTUC jemput semua Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi saya fikir bila mereka mengangkat, kita sewajibnya lah ambil kira. Dan saya berharap kementerian setakat ini memang daripada apa yang kita bawa, permulaan yang baik, tapi memulakan juga langkah pengenalan bukan saja gaji minima sementara mungkin ada bahang pilihan raya, tapi kita nak penuhi keperluan sektor pekerjaan. Kerana selepas ini sektor buruh dah banyak berubah, kita pun tak tahu pelajar graduan atau TVET masih lagi relevan dengan apa yang mereka belajar dan apa yang ditawarkan oleh sektor buruh. Jadi kita perlu mengambil kira kewajipan memperkenal akta baru bagi mengawal selia the entire job market. Bukan catch up, tapi future proof. Terima kasih, Tan Sri Speaker.